Kami nak perkenalkan Siti Najihah Mat Hamin, seorang penuntut di IPTA dan juga ibu saudara seperti yang telah pun kita kongsikan tadi. Assalamualaikum, selamat pagi Najihah. Waalaikumsalam, selamat pagi semua. Ya, apa Okey. khabar? Alhamdulillah sihat. Ya. Alhamdulillah. Sebab kita dah tahu sedikit sebanyak perjalanan ini pun apa yang kita dapat baca di artikel, dapat melihat kepada perkongsian yang mungkin ada wartawan dah interview Najihah sendiri. Hari ini kita nak mendengarkan keadaan Najihah sendiri, bagaimana menang tangan tak orang katakan nak balancekan ataupun nak seimbangkan dengan pembelajaran awak sendiri dan juga nak pastikan kasih sayang tidak berkurangan diberikan kepada anak-anak saudara tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menjawab soalan tersebut, sebenarnya kalau nak tengok memanglah tak menang tangan sebab mereka sangat memerlukan kasih sayang. Dari satu, pengurusan semua berdasarkan kita sebagai penjaga. Jadinya buat masa ni sebab saya dah tak ada siapa dan telah pun kehilangan kedua ibu bapa saya, adik-beradik pun dah tak ada. Ada kakak ipar saya yang sudi menolong saya. Jadi sekarang saya tinggal bersama kakak ipar saya. Kakak ipar saya juga menjaga 5 orang anak yatim, maknanya anak-anak kepada arwah abang saya yang sulung. Jadi dari situ kami sama-sama menjaga anak yatim piatu ni dekat sini. Jika saya ada kelas ataupun ada buat assignment, tak sempat untuk masak ataupun ambil dan hantar pergi ke sekolah. Jadi kakak ipar saya lah yang saya minta tolong untuk sama-sama laksanakan tu setiap hari. Ya. Najihah, mungkin kalau nak dikongsikan, kalau tak keberatan lah ya, selepas pemergian ayah dan juga ibu dengan pemergian adik-beradik lagi kan, bagaimana sebenarnya? Apa yang Najihah fikirkan dan kalau boleh dikongsikan momen-momen tersebut, Najihah? Kalau nak saya ceritakan kat sini, sebenarnya benda ni sangat tak dijangka di akal. Tapi apa pun yang kena kita percaya adalah qada dan qadar yang Allah dah tentukan. Semua ni Allah dah tulis sebelum kita lahir lagi. Apa yang ayah saya ajar, dari dulu memang ayah saya ajar untuk bertawakal dan berpegang teguh dengan apa yang Allah dah takdirkan untuk kita. Benda ni berlaku sejak daripada arwah abang saya yang sulung. Time tu masa tu kami dah kehilangan kekuatan utama dalam keluarga kami sebab abang saya yang sulung merupakan tonggak utama lah. Sebab mak dan ayah saya juga dah berumur. Jadi semua tu kami pun dah mula down jugalah sebenarnya. Lepas tu bila macam tu kami diuji dengan pemergian arwah kakak ipar saya. Kemudian abang saya balik ke kampung bersama anak-anaknya 4 orang. 4 bulan lepas tu abang saya pula pergi meninggal dunia. Kemudian 7 bulan lepas tu arwah ayah saya. 7 bulan seterusnya arwah ibu saya. Jadi sekarang tinggal saya seorang. Apa punca pemergian tu, Najihah, kalau boleh kongsikan? Kanser. Kalau arwah abang dan mak saya kanser. Hepatitis B, sorry. Membesar dengan tidak ada sesiapa, maknanya kita dalam fasa Najihah sendiri berumur 22 tahun merasai sesuatu perkara yang mungkin di luar daripada kebolehan kita kadang-kadang kan. Pernah tak rasa nak give up? Pernah tak rasa macam that's it, mungkin inilah masanya untuk saya berhenti belajar, saya fokuskan jaga anak saudara, ataupun ada pilihan lain yang menyebabkan Najihah rasa macam tidak sanggup lagi untuk meneruskan apa yang track ataupun keadaan yang Najihah berada sekarang ini? Okey, kalau nak ikutkan memang ada masa-masa kita down, masa-masa kita burn out sangat-sangat, tapi apa-apa pun kita kena teruskan juga kehidupan sebab apa yang saya tengok, saya dah tak ada siapa. Kemudian hanya pendidikan dengan ilmu je yang boleh membuat masa depan saya lebih cerah untuk lepas ni. Itulah yang membuatkan saya lebih bersemangat. Lagi satunya sebab ini merupakan sebab sikit. Ini merupakan hasrat kedua ibu bapa saya. Ya. Najihah, kalau nak ditanyakan sumber kekuatannya, sebab saya percaya ini satu dugaan yang sangat besar lah.
tak semua boleh tanggung. Awak baru berusia 22 tahun. Bagaimana sumber kekuatannya Najiha dan bagaimana keadaannya sekarang ni dengan segala keperluannya, dengan anak-anak saudaranya yang nak membesar, mereka juga ada keperluan. Awak lagi ingin mengejar impian. Bagaimana sebenarnya Najiha? Untuk setakat ni pihak-pihak yang macam lembaga zakat, mereka memberikan sumbangan dengan cukup baik lah. Setiap bulan memang tak pernah miss. Saya juga merupakan salah seorang daripada yang menerima sumbangan derma siswa daripada Pusat Zakat. Kemudian pihak universiti saya sendiri, Universiti Pendidikan Sultan Idris juga telah mengambil inisiatif untuk memberikan sumbangan kepada saya untuk membayarkan yuran sehingga saya habis belajar lah. Yang tu untuk yang anak-anak buah saya, mereka juga merupakan mendapat lembaga zakat juga, sumbangan daripada lembaga zakat. Kemudian sumbangan daripada ahli keluarga, rakyat Malaysia yang prihatin dan semualah. Sebenarnya ramai je yang kat luar sana yang tahu kisah saya lepas tulis di dalam akhbar, dalam media sosial. Semuanya sebenarnya rakyat Malaysia kita ni sebenarnya prihatin lah terhadap apa yang berlaku kepada kami. Nak menangani, mungkin anda belum habis lagi sedih kehilangan kedua ibu bapa, orang yang paling sayang, dan dalam masa yang sama Najiha kena pujuk pula anak-anak saudara sebab mereka juga kehilangan ibu bapa. Jadi untuk berada dekat dalam keadaan itu pastinya sukar. Apa yang selalu dikongsikan bersama dengan anak saudara? Mungkin nasihat ataupun kata-kata daripada Najiha sendiri menyebabkan kedua-duanya akan berasa menerima takdir yang terjadi. Saya selalu ingatkan dekat diorang, walaupun mak ayah kita dah tak ada, kita boleh lagi sedekahkan Al-Fatihah. Lepas tu doakan mereka hari-hari. Kalau mereka tahu tak ada siapa yang tak ada menanggung rindu yang berat macam ni kan, menanggung rindu kepada orang yang dah tak ada. Jadi benda ni sebenarnya lepas satu persatu berlaku dekat saya kadang cakap juga dekat mereka, kalau boleh tengoklah diri Acik ni. Acik lagi lah tak ada siapa. Lepas tu diorang faham lah. Lagipun diorang, saya nampak mereka ni kuat. Dengan adanya nenek mereka, nenek belah ibu masih ada. Makcik-makcik mereka masih ada. Sepupu-sepupu semua still support diorang lah. Bukan saya saja. Semua bekerjasama untuk bersama-sama. Najiha mungkin Najiha boleh kongsikan tak macam sekarang ni apa yang sangat diperlukan dari segi mungkin bantuan ke, kewangan ke, ataupun perkara-perkara ataupun alatan yang nak disediakan untuk anak buah ataupun anda sendiri yang menjadi bebanan lah. Mungkin kita boleh tahu bersama, mungkin ada yang nak membantu. Kalau tidak, kisah untuk dikongsikan. Yang saya sangat macam perlukan adalah untuk anak buah saya yang OKU lah. Buat masa ni untuk yang OKU lah, sebab dia ya memang Jabatan Kebajikan Masyarakat memberi bantuan, tapi sangat memerlukan lampin pakai buang. Itu satu. Satu lagi ialah sebab dia memerlukan penjagaan rapi. Sebab dia ni ketidakbolehupayaan pelbagai, semua kita yang kena handle kan. Kalau itulah, kalau dari segi kewangan insya-Allah lah. Najiha, kami doakan agar segalanya dipermudahkan. Mungkin dalam siaran Malaysia hari ini, pada hari ini kita mengambil berkat hari Jumaat juga. Kalau anda ada sesuatu yang ingin dikongsikan bersama dengan orang ramai, sebab saya percaya awak yang menghadapi sendiri keadaan ini kan. Awak dengan belajarnya lagi, dengan dugaan yang mendatang pada ketika ini tak siapa jangka. Macam awak cakap tadi, tak terfikir di akal. Mungkin ada suatu perkongsian inspirasi, sumber kekuatan yang awak boleh kongsikan kepada orang ramai yang mungkin juga ada menghadapi dugaan besar sebegini, Najiha? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk sedikit perkongsian lah. Kalau nak tengok sekarang ni kita pun masih berada dalam pandemik COVID-19. Ramai orang yang sebenarnya kehilangan orang yang tersayang, orang yang terdekat. Semua ni berlaku, ingat satu, memang Allah dah tulis untuk kita. Yang kedua, Allah tak akan bagi kita ujian kalau kita tak mampu untuk tanggung semua ni. Yang ketiga, kita apa pun susah macam mana pun kita jangan cari lain selain cari Allah. Kembalilah kepada Allah sebab Allah yang buat kita kuat, Allah yang buat kita Allah yang dah tulislah semua ni.
percayalah semua orang ada ujian masing-masing. Cuma dia cuba naik semula selepas dia jatuh. Tapi yang kita tengok sekarang ni, tengok orang tu dah kuat, dah ada semangat balik. Tapi sebenarnya masa kita tengah down, orang tu takkan tunjuk pun. Cumanya percayalah, setiap orang tu boleh melewati setiap ujian yang ada. Walaupun ujian kita berbeza, tapi percaya yang tu lah, yang Allah memang dah tulis. Kalau kita tak mampu, Allah takkan letak dekat bahu kita. Itu je yang saya pegang. Terima kasih Najiha. Kita harapkan segalanya dipermudahkan. Tak lekang mulut Najiha menyebut nama Sang Pencipta Allah SWT, insya-Allah. Dengan ini kita nak berterima kasih juga kepada Najiha berkongsi cerita inspirasi ni. Kita harapkan semua mendapat manfaat ibrah daripada perkongsian Najiha. Najiha terus kuat ya. Terus kuat. Insya-Allah. Insya-Allah. Jaga diri ya. Kasih. Sampaikan salam kami pada anak saudaranya. Baik. Ya, dan semoga berjaya dalam pembelajaran tahun akhir di UPSI.